macam mana sebenarnya kampung ini dinamakan Kampung Terus Penanti? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rombongan ataupun dedikasi dari UMS, Universiti Malaysia Sabah, negeri di bawah Bayu, hadir pada dari pagi tadi hingga sekarang ni dekat Kampung Terus. Dulu masa zaman penjajahan tu, penduduk masyarakat sini dulu Pulau Pinang tu ialah dalam negeri Kedah. So bila mereka lari daripada serangan Siam, dia orang dulu semua jalan sungai. Dulu jalan sungai ni lah. Dan satu sungai yang mereka buat terusan untuk dia ada sungai ke belakang sana untuk lari cepat, akan lari ke jalan terusan tu lah. Itu yang dinamakan Kampung Terus. Dan masa lari tu mereka berkampung di sini dan meneroka kawasan tanah ni sebagai kawasan sawah padi. Sehingga sekarang lah. So sebenarnya aktiviti masyarakat di kampung ini sebelum ini adalah acara pula macam sukan. So sebenarnya aktiviti penduduk kampung di sini ialah menanam padi dan juga menangkap ikan. Jadi baru-baru ini kita dengar dan melihat penampilan kampung ni tiba-tiba dia macam wow gitu. Jadi kalau orang muda-muda tu cakap kan, you make my chin drop, dia panjang lah kan, dia wow gitu. So dengan keterujaan itu kami pun datang ke sini lah, kita pun datang di sini kan Doktor, Prof, Encik Badrul pun memperkenalkan kampung ini kepada kami. So bukan saja memperkenalkan, dia lah yang bawa kami ke sini. Jadi kan baru-baru ni ada pesta padi. So pesta padi itu saya rasa telah sangat unik. Jadi di sini ada satu inovasi yang baru untuk tidak membazir jerami itu kan. Dia orang buat satu arca. Jadi kan kejayaan itu telah melonjakkan nama dan menjadi juara inovasi hijau dan juga juara untuk anugerah landscape terbaik Malaysia. Itu anjura ILAM. ILAM. Okay. So secara tidak langsung pendapatan ataupun sumber ekonomi, sosioekonomi penduduk kampung di sini juga berubah. Selain daripada menjadi petani dan juga nelayan, mereka juga telah ada aktiviti baru sebagai untuk sibukkan kehidupan mereka seharian. Jadi mengurus pelancong, mengurus berurusan dengan industri. So untuk bercakap dengan lebih kepada industri ni, saya rasa orang yang paling sesuai lah, yang banyak kontribut ni mungkin Encik Badrul. Boleh berkongsi berkongsi macam mana sedikit macam mana industri ni boleh membantu komuniti di sini. Boleh Encik Badrul? Okey, pada mulanya sebelum terjadinya apa yang ada di Kampung Terus ni, dulu saya melibatkan diri sebenarnya daripada NGO bersama dengan AMA dulu masa saya mula-mula datang dekat sini. Masa tu kita belum ada JT apa semua. Saya berkongsi idea dengan apa inovasi-inovasi yang kita telah buat dekat PKT logistik. Kita sharing knowledge kepada penduduk, kepada jawatan kuasa dengan AMA masa tu lah. Kemudian diorang continue sendiri, diorang sambung sendiri diorang punya idea tu untuk direalisasikan, dan sekarang dah jadi tahun keempat balik kali keempat telah dilaksanakan. Semakin tahun semakin meriah. Saya rasa dah jadi benda ni dah jadi dia own the project, dan dia boleh survive. Is a sustainable project. Itu dia pandangan tadi daripada pihak ataupun kita punya rakan industri PKT Logistik Encik Badrul. So sekarang kita kembali kepada Encik Bahar. Saya tengok kebanyakan projek-projek yang melibatkan komuniti Encik Bahar, dia tidak akan berjaya sekiranya dia sebenarnya semuanya kunci dia adalah kepimpinan. So boleh tak Encik Bahar bagi sedikit tips ataupun huraikan sedikit tips yang berlaku ataupun diamalkan di kampung terus nanti ini yang membuatkan perpaduan itu kelihatan sehingga menunjukkan kejayaan seperti ini? Okey, terima kasih.
macam ni lah. Nak berjaya ni bukan senang. Saya ambil masa lah. Betul benda. Kan? Lama. Dia ambil masa. Kalau ibarat dulu lah bahasa pepatah, kalau tidak pecahkan ruyung mana akan dapat sagunya. Memang halangan tu macam halangan banyak kita kena tempuhi, walaupun biasalah kita nak keluar daripada kepompong kemiskinan. Itu maksudnya kita duduk di dalam satu macam, kita tak nak macam umpama katak di bawah tempurung. Sebelum nak jadi macam ni pun saya terima cabaran macam-macam lah. Apa nak buat Din? Nak buat apa? Kita nak macam kita tengok lihat di sebelah sana. Dulu memang tempat kita letak bot pun kayu, buluh dengan batang libung. So kita macam ni lah. Kerajaan negeri melalui kepimpinan kita tak siapa pula, kita bukan siapa sebagai YB, kita memang terbaik muka. Maksudnya kita buat paper, kita tunjuk sesuatu kat dia improvement. Kita buat sesuatu, kita kumpul komuniti, kita buat kertas kerja macam mana. Daripada mula saya buat padi. Saya cerita bagi padi macam mana saya hasilkan padi daripada saya selaku kepimpinan setiausaha kelompok pertanian. Daripada graf kita, daripada sikit, maksudnya kita naik graf kita peningkatan hasil padi. So kita nampak dari situ, kita boleh nampak capai kejayaan dari padi. So saya minta ada YB kita apa tidak kita cuba upgrade, maksudnya suasana kat sini. Dulu memang tak ada apa macam ni lah. Lepas tu orang nak main, kita tengok bila nak buat pesta ni ada sesuatu kelainan. Saya fikir nak buat pesta padi dan nak buat macam mana, pesta macam sudi Sabah, pesta menuai. So dekat sini macam mana. Dulu orang tak kenal langsung. Kampung Terus ni kalau saya cakap bahasa Penang lah. Saya nak cakap orang tanya hang duduk mana? Nak abang Kampung Terus pun saya malu. Nak abang buat apa lah. Maksudnya dah. Lepas ni orang dah kenal. Maksudnya kita macam mana. Memang orang tu kata biasalah. Sedangkan zaman Nabi pun, kita balik zaman Nabi pun, Nabi nak buat betul pun orang kata lah tak betul, masalah, orang ada halangannya. Tapi saya redha benda tu, saya ambil sebagai cabaran. So saya buat juga. Berbincang dengan yang orang boleh sembang. Saya kata kalau yang mana tak betul, tolong betul. Maksudnya saya buat tak kena. Apa yang kena? Saya kata kalau benda ni tak kena, improvement apa yang kena dari segi apa? Pandangan tuan-tuan yang lain tu yang kata kita buat tak kena. Benda lagu mana nak bagi kena? Kalau bahasa Penang lah. Bagi tahu abang orang tak kena sampai bila pun takkan kena. Kalau kata dulu semua tak puas hati, apa yang kita buat tak betul. Nak betul tu lagu mana betul? Saya boleh terima. Apa pun salah. Apa pun dah benda tu lah. Kita buat lagu ni tak betul, lagu ni tak betul lah. Apa yang betul tolong perbetul. Macam tu lah. Kan? Kalau kata kalau macam kita buat tahap macam tu, orang kata macam pimai tang tu. Pimai tang tu tak boleh buat improvement atau buat satu pembangunan. So alhamdulillah kita buat, mula nak buat pesta padi yang pertama pun seorang dua je. Bukan ramai pun yang komuniti kita yang committed nak buat apa ni, orang di kampung ni nak buat contoh nak buat tari menari, nak buat pesta ni apa ni. Cuba keluar dari kepompong tu. Saya, pengalaman saya keluar Selangor. Saya keluar ke Johor. Saya tengok P Expo sana, tengok apa kelainan. Dalam Felda saya masuk, apa kelainan. Apa yang elok kita bawa balik. Kita cari sharing tu, ilmu tu. Kita balik buat macam ni, alhamdulillah. Sejak hari ni tu pun ada tak puas hati. Biasalah kan. Buat ni, kadang-kadang orang sewa ni, orang mana main, orang luar main. Kan. Alhamdulillah orang saya tak masuk ekonomi yang mana yang berpemikiran terbuka yang berikat positif nak ke depan. Dia ambil benda tu sebagai cabaran. Okey, buat ni dah ekonomi boleh naik. Semua boleh naik kan. Kita minta walaupun siapa pun kita kira sebagai pemimpin, dari segi saya sebagai bawahannya lah, komuniti kampung dengar permasalahan orang, infrastruktur kita cuba atasi, kita cuba bagi perbaiki infrastruktur, jalan raya, jalan kampung, longkang, lampu jalan, kita bagi settle. Kita tengok dari segi kebajikan, orang susah, daripada orang sakit, macam mana kita nak tackle masalah tu. Kita kena jaga orang surau, kita jangan sampai
kita ingat duniawi saja. Akhirat pun kita kena ingat jugalah. Dan itulah kadang-kadang tu yang sembang kari ni, maksudnya kalau Penang ada sembang kari, ada yang depa tu tak terang mana pun. Maksudnya tak terang mana pun, depa tu bukan hebat. Kalau hebat nak cabaran bagi hebat, mai kita duduk duduk dengan kita bincang. Maksudnya depa pun ke hulu ke hilir pun tak tahuan kan, tapi kita letak sebagai orang kata daki luar kulit. Orang putih kata walk the talk. Walk the talk. Dan okey ni kalau kita anggap depa tu daki luar kulit, kita bila kita mandi kita pun sabun bersih, tak ada pun yang nak tinggal kesan kat kita kan. Kita cukup ambil cabaran tu. Dan saya rasa kecekalan dan juga contoh ataupun Encik Baharudin ni sebenarnya telah menjadi seorang mentor kepada penduduk kampung yang telah meyakinkan pihak atasan ataupun kerajaan ataupun kepimpinan yang lebih tinggi dalam pengurusan. Bukan apa macam ni. Kita bila dekat mana pun, kalau kita buat sesuatu yang benda yang improvement baik, ada juga yang tak betul, mesti ada. Tapi itu lah come up the good idea lah bagi kita buat. Kita move ke depan. Jadi aktiviti ini telah meyakinkan kita punya kerajaan negeri dan juga penduduk di sini. Jadi dengan terbuktinya apa yang kita sekarang berada di atas bot yang telah sumbangkan oleh kerajaan negeri. I love Penang sebagai penghargaan kepada usaha penduduk kampung di sini dan juga ketua-ketua yang menerajui dan bekerjasama dengan Encik Baharudin. Kejayaan ni bukan kejayaan saya seorang. Kita teamwork. Maksudnya teamwork produce the best work. Untuk bot ni pun kami menang anugerah MPKK terbaik, dan bukan saya nak benda tu saya nak ambil duit tak. Kerajaan negeri bagi 200,000, kita jayakan dengan macam ni 2 biji bot dengan costing yang berbaloi. Ini untuk semua. Manfaat ada semua koperasi ibu tunggal. Kita ada tabung macam naik hari ni pun minyak, costing untuk minyak, costing untuk maintenance, costing untuk tabung. Semua pergi ke tabung. Sebab kalau kata pilot sendiri pun ada pay dia punya gaji. Saya suka kunci kata-kata yang disampaikan oleh Encik Baharudin, iaitu kejayaan itu bukan milik dia seorang, tapi milik kepada semua penduduk di sini, dan juga sebenarnya adalah hasil daripada sokongan padu dan kuat daripada MPKK yang lain yang berada di sini dan juga kepimpinan yang ada di Kampung Terus Penanti. Jadi saya rasa ini adalah salah satu aktiviti komuniti yang sangat baik, dan mungkin kita minta ulasan sedikit daripada Dr. Jakaria Dasan selaku pengarah Pusat Kelestarian Dilaksana Masyarakat untuk memberi ulasan sedikit tentang program-program Kementerian Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan komuniti ini, Dr. Jack. Saya panggil dia Dr. Jack sebab nama dia Jakaria tu simple lah kan, doktor. Boleh lah kan doktor? Minta maaf doktor. Terima kasih Dr. Elia Godoon, seorang moderator yang hebat program Logot Pusat Kelestarian Libatama Masyarakat. Kami dari Universiti Indonesia Sabah, kami dari Sabah, negeri di bawah Bayu. Di negeri kami ada sebuah gunung, namanya Gunung Kinabalu. Di sini kami datang dengan hajat, dengan hasrat seperti gunung, yaitu kami ingin membangun komuniti kami yang berada di negeri Sabah, rakyat Malaysia di negeri Sabah. Jadi apa yang kita lakukan menerusi inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi, khususnya bahagian kolaborasi industri dan masyarakat, ialah bagaimana peranan universiti itu dapat dilakukan bagi memindahkan ilmu kepakaran daripada para pensyarah kepada komuniti yang ingin berjaya. Maksud komuniti yang ingin berjaya ialah kita ingin meluaskan ilmu, manfaat ilmu itu kepada komuniti seperti kumpulan Encik Baharudin tadi. Mereka telah menjalankan satu program, menjalankan satu usaha. Kita nampak ada sedikit lagi ruang yang boleh kita tingkatkan. Mungkin nanti rakan-rakan di universiti daripada USM, UUM ataupun UNIMED dan sebagainya boleh datang ke kampung ini, melihat bagaimanakah lagi ilmu-ilmu yang dimiliki oleh pakar-pakar dari akademia ini dapat membantu kampung ini. Kami datang dari Sabah, kami ingin belajar daripada komuniti yang berjaya di Semenanjung, khususnya di Kampung Terusan Penanti, sebab ada elemen-elemen yang boleh kami gunakan dan kita pindahkan ilmunya ke Sabah, Dr. Elia, iaitu kita matching
kepakaran penduduk komuniti itu sendiri. Kita sebenarnya ke arah di mana bukan pensyarah sahaja berkongsi dengan komuniti, tetapi komuniti yang berjaya dan komuniti yang ingin berjaya di Sabah. Keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Sebab itu sebelum ini kita ada University for Society, U4S akan datang dan bermula pada hari ini. Iklan sudah keluar Dr. Elia. Oh, program banyak mau tanya ni nanti doktor. program IPT for Society at Keluarga Malaysia, ringkasnya Unity. Hari ini akan keluar iklan di mana kita diminta ahli-ahli akademia seluruh universiti awam bergabung dengan kolej-kolej community, politeknik, IPTS, di seluruh IPTA di Malaysia ini untuk bergabung dengan universiti terdekat untuk membangun komuniti-komuniti yang ingin berjaya. Saya rasa itu memadai Dr. Ilya. Nanti saya curi pula dia punya logot-logot. Okey, so kita dari tadi kita logot-logot, cungkil semua idea ataupun pandangan daripada setiap panel kita pada hari ini. Akhir sekali sebagai ketua kepada jaringan industri dan masyarakat di Universiti Malaysia Sabah, mungkin kita semua orang ingin dengar sendiri apa ulasan ataupun pendapat Profesor Dr. Koswal, penolong Net Chancellor Jaringan Industri Masyarakat Universiti Malaysia Sabah tentang aktiviti penduduk di Kampung Terus Penanti ini dengan aktiviti yang diperkenalkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, apa tadi Dr. Jack? Unity dengan slogan Keluarga Malaysia. Satu keluarga. Okay. Baik. Assalamualaikum dan terima kasih kepada Dr. Ilya. Ini adalah program logot-logot bahagian Pusat Kelestarian dan Libatsaman Masyarakat UMS. Saya berada di sini di Kampung Terus Penanti, Penang, Pulau Pinang. Tapi kalau biasa dia kita panggil Penang, no? Baik, sebenarnya kenapa kita pergi di sini adalah sebagai satu kunjungan balas daripada industri, iaitu daripada industri PKT logistik yang telah menemukan kita dengan komuniti di Kampung Terus ini. Di universiti ini kita bukan kita bilang kita pakar, tidak. Apa yang kita buat adalah kita belajar dari semua masyarakat. Kita belajar dari segi cara kepimpinan, kita belajar dari segi cara untuk menjana pendapatan penduduk. Jadi Universiti Malaysia Sabah ini datang untuk belajar serta untuk kita berkongsi maklumat sebenarnya apa yang kita dapat di Kampung Terus ini. Dan kita juga sangat yakin bahawa knowledge yang kita dapat daripada sini kita boleh bawa ke Sabah. Baik, bagi saya ini satu peluang yang besar kepada UMS, dan iaitu kita bawa dua bahagian, iaitu satu komuniti, satu lagi adalah industri. Kita gabungkan dengan universiti dan kita pergi kepada masyarakat di Sabah. Saya berpendapat sekiranya ada peluang di masa hadapan kita jemput ketua komuniti daripada sini untuk bersama-sama menerangkan sebenarnya bagaimana untuk buat arca daripada sculpture Jeremy Padi, di mana kita akan ambil benda ni untuk bersama-sama dengan ilmu dia ni, bersama-sama dengan pesta menuai di Sabah. Dan ini akan menjadi salah satu lagi daya tarikan pelancong di Sabah, dan dengan adanya national peringkat kebangsaan yang telah dibuat di sini, kita boleh tarik benda tu pergi di sana pula. Dan kita boleh panggil daripada mana-mana negeri lain pula untuk kita buat di sana, dan hasil usaha daripada Kampung Terus Penanti ketua pemimpinnya lah. Bagi saya satu lagi yang paling penting adalah kejayaan ini bukan seperti kata pemimpinnya sendiri, kejayaan ini bukan milik seorang, iaitu kerjasama antara komuniti. Dan saya percaya
kerjasama bukan saja dengan komuniti tetapi juga dengan kepimpinan lain, agensi kerajaan negeri ataupun dengan universiti yang ada. Dan saya harap konsep unity ini iaitu industri, komuniti, agensi kerajaan serta universiti saling gabung untuk memberi keyakinan kepada masyarakat ini. Paling penting dia menjana pendapatan penduduk, Membantu meningkatkan sosioekonomi dan kelestarian Kelestarian. ekonomi masyarakat tersebut. Dan saya nampak program diorang ni memang lestari. Dia menjadi satu ikon untuk Malaysia. Betul lah. Untuk kami ni, saya berjelasin lah. Kami buat secara gotong royong. Maksudnya tu kita tak pakai konsultan. Macam saya sendiri. Untuk tim saya, berbagai lapisan masyarakat, saya tarik anak muda yang mana berminat. Yang tak minat, biar ambil dia. Yang berminat, yang golongan remaja, mai join dengan saya. Lepas tu yang warga mas. 75 tahun pun boleh join mai buat kerja. Kita tengok hasil seni, hasil tangan tu. Betul. Berbalik. Sangat menarik. Sangat menarik lah. Sangat menarik. Kita nak teamwork tu. Teamwork produce the best work. Maksudnya nak kerjasama. Yang tak mau, dia pergi. Jangan paksa. Yang mau kita tengahkan. Bila akan dibuat lagi? InsyaAllah next bulan 8 lah kita untuk tahun depan lah. Tahun depan. Tahun sekali lah. Datanglah beramai-ramai. Ogos 2023. 2023. Kami Kampung pun- terus menanti. Pesta padi. Pesta padi. Sculpture jerami. InsyaAllah. Padi. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau boleh ikut bertanding. Kalau boleh minta ada Sabah datang. Ya. Ramai-ramai. Sebab sudah ada. Tambah. Untuk pesta menuai bulan berapa? Bulan Mei. Bulan 5 lah. Bulan 5 okey lah. Kalau kata perlu nak sebelum bulan Mei pun untuk kami pergi sebagai tenaga pengajar. Saya sendiri ada satu tim lah untuk pergi mengajar bengkel lah. Maksudnya bengkel daripada zero terbagi penduduk dekat sana kat Sabah tu dapat belajar. Lepas tu dia akan cuba buat sendiri. Kita akan buat bagi siap satu benda yang mana kita rasa dia pun mampu buat untuk dalam tempoh 2-3 hari tu. Kita akan mengajar secara kita tunjuklah show kat depan cara praktikal dan bagi siap lah. InsyaAllah. Ilmu itu daripada, kalau kita tengok map tu kan, daripada utara, tidak utara Sengaja, Pening, terus ke hujung kepala Borneo, Sabah. So dari jauh tu perjalanan ilmu tu, tapi dia akan sangat bermakna dan dimanfaatkan. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada kesudian pengurusi MPKK untuk menawarkan khidmat untuk berkongsi ilmu itu juga. Dan juga terima kasih banyak daripada rakan industri kita, Encik Bad daripada PKP Logistik, karena Encik Badrul lah yang menjadi jambatan kepada kami untuk berhubung dengan penduduk di Kampung Terus Penanti ini. Jadi saya rasa itu saja untuk kita punya aktiviti pada hari ini. Sebelum itu, untuk hospitality juga kami ucapkan ribuan terima kasih. Kami juga ingin mengundang komuniti dan Encik Baharudin bersama dengan rombongan untuk datang ke Sabah, melihat sendiri macam mana suasana di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu. Terima kasih. Thank you. Sampai berjumpa lagi.